Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ila al-haqiqatil majaza. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو عام سامئين أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah kerana dengan kasih sayangnya, kerana dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di sini. Tuan-tuan yang mulia, tanpa rahmat Allah, kita tak dapat buat sesuatu. Tanpa taufik dan tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan dapat lakukan sesuatu. Tuan-tuan yang mulia, lafaz Allah, lafaz yang sangat mudah untuk disebut. Lafaz Allah, satu lafaz yang mudah aja nak disebut. Tapi tanpa taufik daripada Allah, seorang pun tak boleh sebut. Sedangkan sangat mudah, Allah, Allah, Allah. Tapi tanpa taufik daripadanya, kita tak akan dapat sebut. Setiap hari satu malam, kita bernafas sebanyak 25 hingga 27 ribu kali. Kita tak kira aja kita bernafas banyak mana. Lama kata, kita bernafas setiap hari ialah di antara 25 hingga 27 ribu kali sehari. Apabila Allah Subhanahu wa taala bagi taufik pada seorang, bila Allah bagi taufik pada seorang, dalam setiap nafas dia dihembus dengan zikrullah. Setiap nafas dia yang dia sedut dan setiap nafas yang dia keluar dengan zikrullah. Diberitakan Hada Ali Thanwi rahmatullah alaih, Hakimul Ummah, beliau mewajibkan wirid lafaz Allah harian ialah sebanyak 25 ribu kali sehari. Bermakna setiap nafas beliau dengan zikrullah. Beliau boleh baca Quran sebanyak 10 juzuk satu hari. Beliau mengajar, dan hayat hidup beliau menulis risalah dan kitab sebanyak 1400 kitab dan risalah. Bila Allah bagi taufik, semua mudah. Tanpa taufik, dan taufik daripada Allah, kita tak dapat. Kadang orang kata taufik, kadang apa hidayat. Apa itu taufik, apa itu hidayat? Taufik ni ialah khusus. Hidayat itu umum. Kita dapat Islam, kita dapat hidayat. Tapi tak semestinya dalam hidayat itu kita dapat taufik. Ada orang diberi hidayat, tapi dia tak diberi taufik. Taufik ni ialah khusus. Khusus lagi. Betul kata-kata taufik dan hidayat. Taufik dan hidayat. Taufik ni dia khusus lagi
dibandingkan dengan hidayat. Hidayat di umum. Islam tu satu hidayat. Bila kita terima Islam, kita dapat hidayat. Tapi tak semestinya dalam kita dapat hidayat tu kita diberi taufik. Ada orang Islam, dia tak dapat taufik. Taufik ini berada dalam Islam. Tak taufik lagi nak buat. Maknanya tak tergerak hati lagi nak buat. Apa itu taufik? Apa itu hidayat? Hidayat ada dua makna. Ira'atut tariq, sebagai penunjuk jalan. Dan satu lagi makna isal ilal matlub, membawa seorang tadi sampai kepada jalan dan matlamat. Nabi-nabi hanya ialah Nabi-nabi datang di dunia ini hanya ira'atut tariq sahaja, penunjuk jalan kepada manusia. Dan Nabi tak boleh menyampaikan seorang tadi kepada matlamatnya. Hatta walaupun bapa saudara dia sendiri. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayat pada orang yang kamu suka. Walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah lah yang boleh memberi hidayat pada orang yang ia kehendaki. Cuma Nabi, penafian di sini, Nabi bukan pemberi hidayat. Maksudnya Nabi tak boleh bagi hidayat. Maksudnya Nabi tak boleh menyampaikan seorang tadi kepada jalan matlamat. Cuma Nabi sebagai penunjuk jalan. Ira'atut tariq. Apa jadi makna hidayat? Tetapi sesuatu apabila dinisbahkan kepada zat Allah, maka dia akan memberi makna isal ilal matlub, bukan ira'atut tariq. Khair. Apa makna taufiq? Tarjihul asbabil khair. Tarjihu asbabil khair, menyediakan segala sebab-sebab kebaikan. Sebab-sebab kebaikan kita yang sediakan. Sebab apa? Kita diberi oleh Allah Ta'ala satu ikhtiar. Cuma ikhtiar kita terbatas. Ikhtiar kita terbatas. Ikhtiar kita terbatas. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Sesungguhnya apa yang kita inginkan, apa yang kita nak, dia bergantung kepada apa yang Allah inginkan. Lam yasha' lam yakum, ma sya'allahu kan. Lam yasha', bila Allah tak nak, lam yakun, benda tu tak akan berlaku. Ma sya'allah, apa yang Allah kehendaki itu kan pasti akan berlaku. Pasti dan pasti akan berlaku. Jadi menyediakan segala sebab-sebab kebaikan ialah, itulah makna dia taufik. Kita yang sendiri berusaha menyediakan. Sebab itulah usaha baginda anbiya, usaha nabi-nabi dan usaha anbiya ialah menyediakan, membawa manusia supaya berkeinginan kepada hidayah. Bawa manusia kepada taufik. Bawa manusia kepada hidayah. Berkeinginan supaya dia nak. Nabi itu, Nabi kerja dia apa dia? Ira'atut tariq. Bawa. Bawa, tunjuk. Nabi ira'atut tariq. Dia bawa. Sebab itu kerja Nabi ialah mencari manusia yang tidak ada keinginan sedikit pun, supaya timbul di dalam hatinya keinginan. Maka apabila timbul di dalam hati seorang itu keinginan, maka dengan itu Allah akan memberi taufik dan hidayat untuknya. Itulah usaha Nabi-Nabi. Sebab itulah baginda alaihissalam dan seluruh anbiya alaihimussalatu wassalam, usaha mereka ialah untuk bawa manusia kepada jalan petunjuk, kepada berkeinginan untuk mendapat taufik daripada Allah. Pada mereka yang tak nak,
pada mereka yang tak suka. Pada mereka yang nak, itu berdarjah aula lah, berdarjah sempurna lah mereka akan dapat. Tapi mereka tak nak tu, pergi juga pada mereka yang tak nak. Timbul dalam hati mereka, ya, oh saya nak, pujuk dan rayu. Sebab itulah kerja Nabi-Nabi ialah kerja mereka pujuk, rayu pada umat, supaya umat ini kembali kepada Allah. Sebab itu Nabi-Nabi, Anbiya alaihimussalatu wassalam, pergi kepada setiap orang. Dan dia tak tengok siapa, dia pergi pada setiap orang untuk sampaikan kalimah ini. Kalimah iman dan kalimah dakwah. Nabi-Nabi sampaikan. Nabi pergi, Nabi pujuk, Nabi rayu. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, ucaplah la ilaha illallah, semoga kamu berjaya. Mula-mula peringkat pertama ialah supaya nak ucap saja. Ucaplah la ilaha illallah, kamu berjaya. Setelah ucap kalimah, barulah sampai satu masa Nabi kata, man akhiri kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengakhiri kalamnya dengan la ilaha illallah mukhlisan, dengan ikhlas, dia akan ke syurga. Last sekali, bawa pada ikhlas. Mula-mula usaha atas kalimah. Setelah diusaha atas kalimah, maka diusahanya atas keikhlasan kalimah. Mula-mula usaha atas kalimah, dakwah pada kalimah, usaha atas kalimah. Pergi jumpa orang, pujuk orang, usaha atas kalimah. Usaha dakwah pada kalimah, dakwah pada kalimah. Dakwah kalimah ni ialah dakwah kepada kebesaran Allah. Ajak manusia kepada kebesaran Allah. Dakwah kepada mafhum kalimah, makna kalimah. Satu kalimah, mafhum kalimah dan makna kalimah. Ajak manusia kepada kebesaran Allah. Supaya apa dia? Dengan kita dakwah kalimah ini, maka kalimah akan kekal di bibir dan di bibir-bibir orang Islam. Kalau kita tak dakwah kalimah, maka kalimah tak akan kekal pada bibir-bibir mereka yang beriman. Banyak jemaah pergi, dia mengaku Islam, dan orang Islam dia kata dia Islam, tapi dia tak boleh ucap kalimah. Tak boleh nak ucap kalimah la ilaha, la ilaha, tak boleh ucap kalimah. Sebab apa? Bila tidak diusahakan ke atas kalimah tadi. Bila tak usaha dakwah pada kalimah, kalimah pun tak akan wujud lagi dalam diri kita. Dan sendiri orang Islam tu dia mengaku kalimah, berkalimah, dia mengaku dia Islam, tetapi kalimah tidak dapat diwujudkan, atau kalimah tak dapat dilafazkan oleh orang yang beriman. Kenapa? Kerana dakwah kalimah dah tinggal. Satu dakwah kalimah, itu dakwah kepada mafhum, dakwah iman. Satu dakwah iman. Dakwah kalimah ini dakwah iman. Dan satu lagi dakwah Islam. Dakwah Islam untuk orang yang tak beriman. Aslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat. Aslimu taslamu. Kamu ucap Islam, kamu masuk Islam, kamu selamat. Satu dakwah kalimah, dakwah iman. Dakwah kalimah, dakwah iman. Dakwah kalimah dan dakwah iman ialah untuk orang yang beriman. Dakwah kalimah, dakwah iman ni untuk orang beriman. Wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Jadi kalimah taqwa, kalimah iman ini dikatakan kalimah taqwa. Kalimah iman ini dikatakan kalimah taqwa. Dan siapa ahlinya? Orang yang beriman tu ahlinya. Jadi sebab itu penting dakwah iman ke atas orang yang berkalimah. Dakwah taqwa pada orang yang berkalimah. Dakwah iman pada orang berkalimah. Dakwah taqwa untuk orang berkalimah. Dakwah Islam pada orang yang tak ada kalimah. Dakwah Islam pada orang yang tak berkalimah. Dakwah kalimah pada orang Islam. Jadi kenapa orang Islam kata, kenapa datang nak bagi dakwah? Dakwah kalimah untuk orang beriman.
Dia kata, kenapa susah-susah datang nak bagi tahu? Kami dah Islam. Ya, tuan dah Islam. Dan kami tak dakwahkan Islam. Kami dakwahkan kalimah. Dakwahkan iman. Sebab orang Islam itu perlu kepada iman. Dan setiap orang perlu pada iman di dalam diri mereka, sehingga dia boleh buang semua benda yang Allah tak suka. Itu maksud la ilaha illallah. Kena buang semua benda yang Allah tak suka. Semua benda haram. Itulah maksud kalimah. Bukan dakwah semata-mata. Supaya dakwah kalimah diberikan, bukan nak berdakwah kalimah nak diberikan itu bermakna ialah macam mana dakwah kalimah tadi boleh masuk dalam diri kita, kita menolak semua benda yang Allah tak suka. Itulah hakikat daripada dakwah kalimah. Kita boleh buang apa yang Allah tak suka. Kalau kita dakwah kalimah, kita masih buat lagi benda yang Allah tak suka, maka kesan kalimah itu tak ada lagi dalam diri kita. Kesan kalimah tu tak ada lagi. Kita dakwah kalimah, isu kita tak sekurang at least benda yang penting ialah benda-benda haram. Satu i'tiqad tu yakin betul bulat jitu dengan Allah, hati kita tak berbelah bagi lagi, hati kita untuk Allah. Ya, satu hak zahir ni apa daripada dakwah kalimah itu? Semua benda haram ditinggalkan. Kena pastikan setiap benda haram ditinggalkan. Al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Halal dah jelas, haram dah jelas. Setelah dakwah kalimah dijalankan, maka setiap tindak tanduk kita, kita kena pastikan adakah dia halal atau tidak. Kalau masih lagi haram berada di dalam tindakan kita, maka kita kena buang cepat-cepat. Kita kena taubat dan istighfar. Kalau kita masih berlaku benda haram, maka kesan dakwah kalimah itu tak ada. Kalimah, iman dan takwa, dia akan luntur dengan dosa dan maksiat. Kalimah, iman dan takwa, dia akan luntur dengan dosa dan maksiat. Sebab itu dalam riwayat hadis-hadis, kitabul iman, cerita tentang iman. Lepas kitabul iman, dia pun bawa bab, babul kabair. Kitabul iman. Lepas kitabul iman, Imam Bukhari tulis dulu lah, kitabul iman. Lepas kitabul iman tu apa dia? Dalam kitabul iman, babul kabair. Apa kena mengenai iman dengan dosa? Ya, dosa melunturkan iman. Dosa itu melunturkan iman. Dosa itu dia menghakis iman, dan dia memakan keimanan seorang tadi. Dosa dia menghakis iman, dia melunturkan iman, dia menghancurkan iman. Maka kamu hendaklah kenal. So, satu dalam dakwah kita, kita beritahu benda baik. Kita cerita benda baik. Kita beritahu benda baik. Kadang-kadang kita kena cerita juga perkara yang larangan tu berjarang-jarang. Supaya apa dia? Supaya orang tahu benda mana tak boleh buat. Benda larangan perlu dicerita. Sebab itu Nabi bawa, ulama bawa dalam hadis itu, dalam bab-bab yang disusun, kita babul kabair. Ni tak dosa besar. Kenapa? Ta'rifu asya' bi azdadiha. Kita nak ta'rif sesuatu tu, kita kena tahu apa yang bertentangan dengannya. Apa perkara yang boleh melunturkan dia. Maka perkara yang boleh melunturkan keimanan ialah dosa. Perkara yang melunturkan kesan dakwah kalimah ialah dosa. Nabi SAW telah bersabda yang mafhumnya, kalimah la ilaha illallah senantiasa memberi manfaat pada orang yang mengucapkannya, kecuali orang yang
istighfaf. Orang yang ringan-ringankannya. Orang yang meringan-ringankan. Ma istighfafu. Sahabat tanya, siapa yang meringan-ringankannya? Kalimah la ilaha illallah ni senantiasa memberi manfaat pada orang mengucapkannya. Maksudnya, orang ucap tu orang dakwah, orang ucap, orang ratib, orang dakwah, orang cakap mafhum kalimah. Itu samalah termasuk dalam dakwah iman tu lah. Dakwah kalimah tadi. Kalimah la ilaha illallah tu dakwah kalimah. Allah berkuasa, manusia tak ada kuasa. Allah hidupkan kita, Allah matikan kita. Itu dakwah kalimah. Kalimah la ilaha illallah. Dakwah kalimah. Kalimah la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Senantiasa memberi manfaat bagi mereka yang mengucapkannya. Kecuali orang yang mengabaikan haknya. Sahabat tanya, ma istighfafu. Siapa yang mengabaikannya? Nabi bersabda yang mafhumnya, apabila maksiat berlaku berterang-terangan, maka dia tidak mencegah maksiat itu. So dulu, apa kita lihat? Maksiat orang buat tu kita tak cegah? Tak. Sebenarnya kita kena tengok dekat. Maksiat dalam diri aku ada tak cegah lagi? Apa itu maksiat? Benda haram, benda yang Allah tak suka. Masih ada lagi tak dalam diri saya perkara yang Allah tak suka tu wujud. Kalau ada wujud dalam diri saya perkara yang Allah tak suka, bererti kesan kehangatan kalimah tak akan menular dalam tusuk dada kita. Kesan tu tak ada. Sebagai contoh, ulama bagi tahu sebagai contoh, satu orang dia nak minum air teh panas. Dia nak minum teh panas. Teh panas, dia kena lidah leceh, meletup lidah dia tu, rasa kebas lidah dia tu, minum teh panas, meleceh, panas nanti, lepas tu minum air tak sedap dah, rasa bibir tak sedap. Dia minum teh panas tu beri kesan pada si peminum tadi. Tapi satu masa teh tu tak akan beri kesan lagi. Teh panas tak akan beri kesan. Kenapa? Kerana seorang tadi telah melakukan benda yang bersalahan dengan kepanasan. Benda yang munafi, benda yang bersalahan dengan kepanasan air tadi. Maka kesan air tadi tak akan ada lagi pada lidahnya. Apa? Dia letak ais kat mulutnya. Maka satu orang tu dia tak minum ais, dia ambil ais, dia letak dalam mulut. Sehingga mulutnya kebas. Dia minum teh panas, rasa tak? Dia tak rasa. Dia tak akan rasa kehangatan teh. Tak boleh dia boleh minum. Oh, hebat kamu, terror kamu. Teh panas pun seteguk aja. Lah ada mulut dia kebas dah. Mulut dia tidak boleh menerima kehangatan lagi. Kerana dia telah membawa satu perbuatan yang opposite dengan panas tadi. Iaitu sejuk. La ilaha illallah yang kita senantiasa dakwahkan itu tak akan menular dalam jiwa kita jika selagi zahir kita dipenuhi dengan maksiat dan dosa. Kita takut. Kita takut dengan ucapan itu yang kita ucap tu dia tak masuk dalam hati. Sudah berpuluh tahun kita usaha, tapi kenapa ia tidak menular di dalam hati? Kerana maksiat masih ada wujud dalam diri kita. Puluh tahun dah kita buat. So, benda yang benda buruk tu tak buang-buang pun lagi. 10 tahun dah batang ni tak boleh nak buang lagi. Kenapa? Kehangatan kalimah tidak menular dalam hati. Tabiat yang buruk, tabiat yang tak baik tak akan dapat kita buang. Mungkin buat sekejap, lepas tu datang pula. Buat sekejap, datang pula. Tidak macam sahabat, sekali buang seumur hidup tak datang lagi benda itu. Kenapa? Kerana kesan la ilaha illallah itu, la ilaha illallah tadi telah berada di dalam jiwa mereka.
Maka kita kena pastikan setiap perbuatan kita dalam muamalat kita mesti jujur dan ikhlas. Macam mana dalam sifat kita yang kita bincangkan, keikhlasan. Apa itu iman? Namanya ikhlas. Dalam setiap muamalat kita mesti jujur dan ikhlas. Dalam setiap muasyarah kita mesti jujur dan ikhlas. Dalam akhlak kita mesti jujur dan ikhlas. Itulah imaratul Islam. Itulah bangunan Islam. Kerana asas Islam itu adalah iman dan ibadah. Islam adalah satu syariat yang mana mesti diwujudkan dalam diri kita semua. Apa itu syariatul Islam? Ada 5. Imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak. Iman dan ibadat ialah asas basic dalam Islam. Di mana dalilnya Nabi kata, Bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islam ala khamsin. Islam tertegak, Islam dibasikkan dan diasaskan ke atas 5 rukun. So 5 rukun tu 2 saja benda asas. Syahadah dan ibadat. Ibadat dan syahadah sebenarnya basic kepada bangunan. Maka manakah bangunan itu? Bangunannya ialah susunan-susunan batu. Dan susunan itu ialah muamalat, muasyarah, akhlak. Maka kita kena betulkan semua. Jadi dakwah la ilaha illallah. Dakwah kalimah. Dakwah kalimah. Dakwah mula-mula Nabi kata dakwah kalimah. Dakwah kalimah. Semua nak mudah saja. Dakwah kalimah. Dakwah kalimah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Dakwah kalimah aja. Dakwah kalimah. Tak, satu peringkat Nabi tekankan mukhlisan. Man akhiri kalami la ilaha illallah mukhlisan. Tak ada lagi dakwah kalimah yang sahaja-sahaja. Siapa ucap la ilaha illallah syurga? Tak, mukhlisan. Man akhiri mi kalami la ilaha illallah mukhlisan dakhala al-jannah. Mukhlis, ikhlas, baku bau dia akan ke syurga. Syurga Allah itu terlalu mahal harganya. Jadi dakwah pada kalimah nak timbulkan dalam diri kita macam mana supaya dalam hati kita dapat merasai keimanan. Allah nikmat, Allah sebut nama Allah boleh dibayar walaupun dengan segala kekayaan. Sebut nama Allah boleh dibayar. Kalimah, bau kalimah tu jitu dalam diri kita. Bila kalimah dah jitu, baru Islam tu mantap. Qala lahu rabbuhu aslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada hadap Ibrahim alaihissalam, qala lahu rabbuhu aslim. Apa Ibrahim jawab? Qala aslamtu lillahi rabbil alamin. Simple aja jawapannya. Qala lahu rabbuhu aslim. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada hadap Ibrahim alaihissalam, aslim. Serahlah diri. Islam maksud dia serah diri. Serahlah diri kamu Ibrahim. Iman yang dah mantap baru boleh serah diri. Kalau tak mantap nak serah lagi, iya ke? Kan mati kan? Tak yakin ni. Dia tak boleh serah lagi bila tak mantap. Qala lahu rabbuhu aslim. Qala lahu rabbuhu aslim. Nak kata aslamtu tu, susah. Aslamtu lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sekarang aku dah serah segala keinginanku untukmu. Serah habis. Itu nama dia Islam, bukan hanya berkalimah. Serah betul-betul. Serah. Maknanya diriku bukan untukku. Hartaku bukan untukku. Jiwa dan ragaku bukan untukku.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Segala ibadat, segala inna salati, sembahyang aku, ibadat, wa nusuki wa mahyaya wa mati, hidup, ibadat madi, ibadat jani, mati hidup untukmu. जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए, mati untukmu, hidupku untukmu. Serah dah. Bila serah, tak boleh buat macam mana kita nak. Kena buat macam mana kita disuruh. Sebab itu, ibadat itu namanya perintah ma'mur bihi. Ibadat tu ma'mur bihi, perkara yang diperintah dengannya. So ibadat tu kena buat macam mana disuruh, bukan mana kita nak. Dan setelah kita Islam, setelah kekuatan iman ada dan kita serah diri pada Allah, maka kita akan buat perintah itu macam mana Allah nak. Baru boleh buat. Sebab tu ibadat, apa nama ibadat? Amir, orang yang memerintah. Ma'mur, yang menerima perintah. Ibadat ma'mur bihi. Ma'mur biha, ma'mur bihi. Ma'mur bihi, ibadat tu ma'mur bihi. Macam mana ma'mur bihi? Maksudnya kena buat macam mana disuruh. Oh, bila terima ayat tu, beruban rambut Rasulullah. Fastaqim kama umirtah. Fastaqim kama umirta. Mu tak boleh buat macam mana mu nak tahu. Mu kena buat macam mana kami nak. Iman. Sebab itu Imam Ghazali rahmatullahi alaih mengatakan 10 ibadat. Semayang, puasa, zakat, haji, zikir, tilawah. 6. Tijarah 7. Tijarah 7. Amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah. Dikata dalam ibadat. Dakwah. Lepas tu menunaikan hak kejiranan dan ihtimam pada sunnah. 10 Imam Ghazali tulis. 10 ni ibadat. Apa maksud ibadat? Ma'mur bihi. Kena buat macam mana suruh. Sembahyang kena buat macam mana suruh. Puasa kena buat macam mana yang disuruh. Haji kena buat macam mana yang disuruh. Zakat kena keluar macam mana yang disuruh. Berzikir kena buat macam mana yang disuruh. Baca Quran kena buat macam mana yang disuruh. Bukan zikir subhanallah, 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 subhanallah. Ya, ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, ya, ya. Itu zikir pegang tasbih lah. Maka tidak nama zikrullah. Apa itu zikir? Kullu muti' dzakir. Setiap perkara yang membawa taat itu zikrullah. Benda yang bawa pada taat, zikrullah. So, satu zikrullah dengan berzikir lisan, dengan tasbih. Satu benda yang mana boleh bawa kita pada taat. Itulah zakir, itulah zikrullah. So, dalam bayan. Apa zikir dalam bayan? Pegang tasbih tak? Zikir bayan dengar. Majlis zikir. Kita kata majlis zikrullah. Apa maksud majlis zikrullah bayan ni? Bayan zikrullah masa tu, bayan zikrullah ialah dengan telinga. Dengar. Sebab dengar akan faham. Bila faham, mudah nak buat. Kalau tak dengar, tak faham. Duduk saja pun kalau tak nak dengar, buat tak faham, tak ada faedah. Tapi lebih baik daripada orang tak duduk. Tapi biar duduk tu bermanfaat. Dengar, bagi. Baru ada manfaat. Duduk tu ada impact, benda masuk. Duduk tak ada benda masuk. Duduk dengan niat, tak apalah, habis masa cukup ah. Tak ada, dia tak ada impact. Dia tak ada mana tu, tak ada benda impact nak masuk. Maka sebab itulah duduk dalam perasaan malas. Dengan niat, Masya Allah, duduk pun cantik dah bersila. Oh, sikit lagi, tunduk pandangan, tidur. Saya heran. Orang duduk bayan, dia boleh tidur. Orang duduk bayan, dia boleh tidur.
Heran. Sebab maksud kalimah tu tak tercapai. Ada saya tengok satu masyaikh tu, dia duduk siapa cakap ke, siapa bual ke, dia duduk, dia tak pernah tidur. Saya kata, tuan tak pernah tidur. Kamu tak faham maksud bayan tu apa. Kalau orang tu dia faham maksud tu, dia tak akan tidur, dia akan capaikan maksud dia tak akan tidur. Dia tak akan tidur. Dia tak sampai maksud, dia tak akan tidur. Tapi kalau dia, tak apalah, alah dengar je. Tak apalah, dia bebel je. Jadi so kita macam mana satu orang tu boleh tidur? Sebab tak terhasil benda tu. Siapa cakap ke? Sebab tu ada kata, la tanzur ila man qal, walakin yanzur ila ma qal. Mu jangan tengok orang cakap, mu kena dengar apa isi dia cakap tu. Ya, selalu kita kata, tuan-tuan jangan tengok orang yang bercakap, tapi tuan-tuan kena tengok orang yang hebat. Itu qaul hada Ali radhiyallahu anhu, la tanzur ila ma qal, ila man qal, walakin yanzur ila ma qal. Mu kena tengok apa isi dia. Baru lahirnya zikrullah. Baru lahir zikrullah. Jadi tak boleh tasawur. Tak boleh tasawurkan perkara tersebut. Kenapa? Setelah ditasawurkan benda itu matlamat dan maksud, tetapi semasa nak menghasilkan matlamat dan maksud, kita tidak menyediakan matlamat dan maksud itu. So, banyak kita rugi. Sahabat ikram radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in membuat sesuatu amalan. Tak banyak. Kalau nak ditengok di segi kuantitinya, tetapi di segi kualitinya banyak. Dan itulah beza kita dengan sahabat. Apa yang kita nak? Jadi, sebab itu tuan-tuan yang mulia, dakwah kalimah tadi. Dakwah kalimah, dakwah iman. Dan ibadat yang kita kerjakan sebagai ma'mur bihi. Kita ingat, ini perintah, Allah perintah. Fastaqim kama umirta. Risau Rasulullah. Mungkin nak buat macam mana kami perintah. Beruban rambut Rasulullah. Nak buat macam mana Allah suruh. Macam nak tunaikan sebagaimana yang diperintah. Ya Allah, kasirnya daku, lemahnya daku dalam dalam melaksanakan perintah tersebut. Inilah tuan-tuan yang mulia, usaha yang harus kita usahakan. Bila kita usahakan, baru ketakwaan akan datang dalam hidup kita. Senang. Apa itu takwa? Takwa itu tinggal benda Allah tak suka. Itu takwa namanya. Takwa, takut Allah. Dia takut Allah. Takut Allah lah. Takut. Semua kita boleh kata takut, tapi duk buat. Yang tu duk buat pun sama je. Allah tak larang pun duk buat juga. Itu bukan namanya takwa. Sebab itu penting untuk orang yang bertakwa, moga 3 kali diulang takwa. Laisa 'alal ladzina amanu junahum fima ta'imu idza mattaqau. Sekali. Wa amanu wa amilus salihat summa taqau. Wa amanu summa taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Di sini mereka yang beriman dan beramal soleh disarankan dan diperintah untuk melaksanakan takwa sebanyak 3 kali. Sekali tak cukup, 3. Laisa 'alal ladzina amanu junahum fi maqaimu idza mattaqau wa amanu wa amilus salihat summa taqau wa amanu summa taqau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. 3 kali takwa. 3 kali takwa. Sekali tak cukup. 3
3 kali takwa, tuan-tuan. Inilah yang nak dihasilkan. Cuma ulama tafsirkan, takwa pertama ialah hindarkan diri daripada syirik. Takwa kedua, hindarkan diri daripada haram. Takwa ketiga, hindarkan diri daripada siwa, semua ma'siwa Allah. Takwa pertama tak ada syirik zahir, syirik jali. Syirik jali ni syirik terang-terang tak ada. Maka takwa kedua ialah tinggalkan semua benda-benda haram. Takwa ketiga ialah tolak semua ma'siwa Allah. Itu peringkat tertinggi. Mari nak bagi bantuan pun tak nak bantuan. Hadrat Ibrahim alaihissalam takwanya sampai kepada takwa yang mana ma'siwa Allah tak ada apa dalam hati. Bila nak dilontar, mari malaikat. Imma ilaika fala, amma ilaika fala. Aku tak berajat. Malaikat mari nak bagi bantuan. Nak bagi ni bantuan ni. Amma ilaika fala. Terima kasih ha. Aku tak berajat sikit pun dengan kau. Malaikat nak datang. Tak nak malaikat. Malaikat pun makhluk. Ma'siwa Allah. Semua ma'siwa Allah tu tak ada dalam diri. Ya tu hak paling susah. Cakap semua boleh. Hak cakap ni tak tahu mana persen. 0,000,1% pun tak tahu lagi. Mona Ilah kata, apa yang aku fahamkan pada kamu ialah apa yang aku faham ialah 1/100 daripada yang disampaikan daripada 1% dan daripada 1/100 yang disampaikan. Aku ni orang fahamkan aku faham 1/100 daripada orang sampai. Aku faham hadis tu 1/100 daripada kefahaman sebenar. Dan yang 1/100 yang aku faham tu jadikan 100. Dan aku dapat fahamkan kamu 1/100. Dan yang kamu fahamkan yang 1/100 jadikan 100. Kamu faham 1 aja. Aku faham 1/100 yang aku sampaikan 1%, yang kamu sampai 1%. Maksudnya 1/1,000,000. 6 kali kosong. Benda. Tapi bila kita usaha lagi dan lagi, tuan-tuan yang mulia, maka Allah SWT akan wujudkan dalam diri kita. Sebab itu kita kena doa. Kuwati doa. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, selepas kita usaha pada kalimah takwa, sebab kita usaha atas kalimah, kita hasilkan takwa ke kalimah dan keikhlasan kalimah kita ada. Dan last kali kita doa. Kita doa. Macam mana Nabi ajar kita doa? Kasratul doa. Usaha dijalankan, lepas tu kita doa. Nabi doa di malam yang mana esok nak berlakunya Badar. Malam ni Nabi doa, esok nak berlaku Badar. Nabi doa. Berapa jam ya? 7 jam. Riwayat dalam hadis, hadap Abu Bakar radhiyallahu anhu datang tepuk belakang Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, cukuplah. Allah Ta'ala akan dengar doa Tuhan. Tapi perkataan cukup itu ditepuk di belakang bahu Rasulullah setelah 7 jam. Nabi doa, dia angkat tangan sudah cukup. Tak, Nabi datang dia sebagai ta'limul ummah. Nabi buat ni ta'limul ummah. Nabi kata apa? Aku seorang Nabi pun kurang-kurang doa 7 jam. Esok nak berlaku tu. Esok nak berlakunya Badar. Nabi doa malam tu 7 jam. Lama 7 jam, tuan-tuan. Da'i doa macam mana? Ya Allah, doa malam ni macam semalam.
Itu doa da'i. Dahlah tahajud lewat, bangun terlewat 2 rakaat tak sempat nak doa. Ya Allah, doa malam ni macam semalam. Amin. Kok semalam dia doa lebih sikit. Sudah. Contohnya mulia, kenapa kita tak boleh berdoa? Kenapa kita dihindarkan daripada berdoa? Ulama mengatakan sebab dosa. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ini hadisnya riwayat Ya'la. Saya berjumpa dulu orang kata qaul ulama, qaul sahabat. Tak, itu hadis dalam riwayat Musnad Ya'la. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Musnad Ya'la. Hasanatul abrar, bagi orang yang awam, orang abrar, orang yang melakukan kebaikan, orang baik, orang-orang abrar. Hasanat bagi mereka tu pahala. Tapi bagi orang yang muqarrabin, sayyi'ah, itu dosa. Orang lama dengan orang baru, orang baru ni buat salah sikit dosa besar daripada orang lama. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Orang baik dah pahala dah. Tapi orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, baginya yang pahala dibuat oleh abrar, baginya itu sayyi'ah, dosa. Macam ni ginilah senang contoh. Pelajar baru dengan pelajar lama. Pelajar tahun pertama dengan pelajar tahun akhir. Kalau dia buat salah, pelajar tahun pertama buat salah, dia diberi faham, Masya Allah tuan, jangan buat lagi. Dia kata kamu jangan buat lagi. Orang yang pelajar yang tahun akhir, dia buat salah, ustaz dia tak kata dah jangan buat. Pam. Bodoh betul. Kenapa buat macam budak kecil? Kesilapan yang sama, tetapi berbeza darjahnya. Maka kesilapan itu kecil dibandingkan darjah orang yang darjahnya besar. Tuan-tuan yang mulia, tabligh ni tuan-tuan bukan setahun dua. Ada orang tu dia tengok tabligh tu sama dengan umur dia. Tabligh ni 30 tahun dah. Sebab itulah kenapa kita dimahrumkan daripada doa dan disingkirkan daripada doa kerana dosa. Kita tak diberi taufik untuk berdoa kerana dosa. Maka untuk dosa ini taubat dan beristighfarlah kita. Kena duduk taubat, kena duduk istighfar banyak-banyak. Nabi telah melazimkan istighfar untuk dirinya 70 kali sehari. Taubat dan istighfar. Taubatlah, istighfarlah. Maka kita mulalah tambahkan doa hari-hari. 1 bulan 1 minit. Zalim ustaz. Sebulan seminit, tak ada apa pun. Tapi bila dibuat dengan konsisten, 1 tahun 12 minit, tambah doa tu, 10 tahun 120 minit. So 2 jam. 10 tahun dalam tabligh, tuan-tuan boleh doa 2 jam dengan penambahan 1 minit 1 bulan. Sepuluh tahun 120 minit. 1 bulan seminit. 1 hari 0.02 minit. 0.0 minit. 1 jam, 1 hari 60 minit, 30 hari 60 second. So
Kalau satu hari 0.02. Tep 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 tep. Satu hari tambah dia tep tep. 2 second aja. Doa satu hari 2 second aja tambah. Tep tep. Sudah, tinggal. Esok buat lain pula. Macam tu. Mana sebulan seminit. Setahun 12 minit. 10 tahun 120 minit. 20 tahun 240 minit. Tuan-tuan tengok, umur tuan-tuan dalam tabligh ada dah 20 tahun. Kalau hak lama tu dia tengok, 20 tahun dah tabligh ni. So 20 tahun tabligh, ada tak 4 jam doa sehari? Jadi kita kena tambah dengan doa. Tambahkan doa kita pada Allah. Jadi maka kita beristighfar dan bertaubatlah kita pada Allah dengan sebab kesilapan yang kita buat. Mungkin itu bukan satu bentuk kesilapan, tetapi kerana orang lama dia dikatakan satu kesalahan. Jadi kita kena cek hari, kita kena taubat, kita kena istighfar, kita memohon keampunan, kita merasa diri kita lemah, kita merasa diri kita segala kekurangan. Allah Ta'ala suka pada orang yang mana dia merendahkan dirinya untuk Allah. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Jadi kita kena fikir hari-hari, kita duduk hari-hari, kita menung hari-hari. Hasibu qabla an tuhasabu. Lama dah hadis ni tak baca. Hasibu qabla an tuhasabu. Dulu malam mula dalam tabligh dulu, sebelum tidur malam ada hadis ni baca. Tapi sekarang mungkin sibuk sangat kerja, banyak nak buat, lupa dah hadis ni. Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum kamu dihitung nanti. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk itulah kita kena usaha. Boleh insya-Allah kita tambahkan usaha kita, maka kita giatkan usaha kita dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bagi pengorbanan kita. Kita tambah pengorbanan kita. So kita tambah step by step, tambah sedikit. Biar apa yang ada, kita nak buat semua bagus. Kita nak buat semua bagus, tapi at least setiap tahun cilah yang diberi itu satu perubahan yang baru akan dapat. Saya kalau pesan kat pelajar, jangan niat banyak. Setahun yang kamu beri, satu amalan istiqamah dalam cilah kamu dibuat sampai mati. Tahun ni nak jaga dakwah, so tak apa, jaga dakwah. Dakwah satu. Tahun ni nak jaga amal, so nak jaga duha 12 rakaat setiap hari, tak nak tinggal. Dia kena ada iradah macam tu. Tahun ni tak nak tinggal awabid. Tahun ni mana amalan tu ada. Satu sahabat telah tanya pada Nabi. Satu sahabat telah datang pada Nabi. Nabi kata, "Is'al, mintalah doa." Mintalah doa. Dia kata, "Ya Rasulullah, doaku ialah daku rufaqa denganmu di syurga. Aku sama denganmu di syurga." Nabi kata, "Sal, minta lagi." Nabi suruh minta dunia ni, yang takut dia nak dunia. Tak, Rasulullah, aku nak syurga bersamamu. Apa Nabi kata? "A'inni biqasratis sujud." Bantulah diriku untuk dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Maksudnya doa tak cukup. Bersama doa tu sujud. Sujud tu maksudnya amalan. Maka setiap amalan mesti ditambahkan dan doa perlu digiatkan. So at least tiap-tiap tahun, tahun ni okey, duha sempurna. Tahun ni rawatib cukup 12 rakaat rawatib setiap hari cukup. Kadang tak cukup, cukupkan rawatib 12 rakaat tu, 10-12. Tahun ni 12 rakaat duha. Tahun ni komplitkan amal tu. At least 20 tahun 20 amal komplit. Sepatutnya semua, tapi tak apalah kot, slow-slow. Daripada tak ada.
Boleh insya-Allah. Dan kita tashkil, kita bagi masa, kita tambahkan pengorbanan kita, dan kita niat insya-Allah untuk setiap tahun 4 bulan. Boleh insya-Allah. Setiap tahun 4 bulan. Kita niat setiap tahun kita kena bagi masa kita 4 bulan. Dan kita bagilah masa kita di muhallah-muhallah kita dengan baik dan sempurna. Moga Allah bantu kita semua. Boleh insya-Allah.